Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi setia untuk belajar macam mana nak buat bisnes dengan produk digital ni. So yang paling latest saya ada kongsi pasal topik mengenai konten untuk anda promosikan produk digital anda. So kepada yang belum membaca topik ni, sila baca dan fahamkan betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau anda tak faham dia punya konsep ni, anda tak ada strategi buat konten, segala usaha anda untuk promosi tu hanya sia-sia saja. Even anda nak buat konten pun anda kena ada strategi, which is saya ada bagi tahu kat sini lah. Konten kena ada tujuan untuk sharing, ada yang tujuan dia untuk pre-sale dan juga ada tujuan untuk hard sell. Jelas so next saya akan terangkan macam mana anda nak buat konten. Sebab ada orang yang dia tak tahu nak buat konten macam mana, dia tak tahu nak start macam mana kan. Jadi yang pertama, yang paling penting sekali lah, nombor satu, of course anda kena baca dan tengok konten-konten orang lain. Kalau anda just fikir sendiri sorang-sorang, tak tengok rujukan orang lain, anda akan jadi blank. Anda akan jadi blank, confirm. Jadi macam saya pun, kalau saya nak buat konten, saya akan tengok orang lain punya konten, saya akan baca ataupun saya akan tengok video dia. Lepas tu saya ambil poin penting tu and then saya baru buat konten. Terutama kalau konten-konten yang berkaitan dengan sharing. Barulah saya akan buat konten versi saya. Ada juga saya tengok video, daripada video tu saya ambil poin dia and then saya tukarkan dalam bentuk teks. Ada juga daripada teks saya convert dalam bentuk video pula. Maybe saya bercakap ke ataupun saya record dalam bentuk screen macam ni ke. So itu yang pertama, kena buat rujukan, kena ambil rujukan daripada orang lain. Dan rujukan ni juga bukan melalui bahasa Melayu saja. Anda boleh dapatkan rujukan ni daripada bahasa Inggeris. Contohnya kalau anda Google kan, katalah anda punya konten ataupun anda nak buat konten berkaitan dengan woodworking, ataupun maybe anda punya panduan tu, niche anda tu, maybe anda nak buat ebook ataupun tutorial video cara nak membuat meja ke, cara nak membuat kandang ayam ke. So anda boleh search dekat Google. Contohnya macam saya ni, search woodworking table. Dekat sini ada banyak konten-konten yang berkaitan dengan woodworking table. Ada yang versi video, ada yang versi blog. So anda boleh buka, anda boleh tengok. So daripada sini anda dah dapat banyak sangat idea yang anda boleh hasilkan dalam bahasa Melayu, which is rasanya tak ada lagi ataupun tak ramai lagi yang buat konten yang macam ni dalam bahasa Melayu. Saya tak sure lah sebab saya tak ada buat research. Tapi benda-benda macam ni sangat berguna untuk anda yang nak buat marketing, untuk anda nak buat promosi, which is content sharing. So next ialah untuk content pre-sale pula. Untuk content pre-sale ni anda kena banyakkan tengok orang lain punya iklan. Kalau anda pergi dekat Google, dekat Facebook wall, anda akan nampak banyak sponsor punya iklan. Nampak ni, dia ada combine lah dengan copywriting juga. So saya scroll kat sini, banyaklah yang dapat daripada idea-idea orang lain punya konten juga. Saya juga akan buat rujukan melalui influencer. Sebagai contoh, saya follow Ustaz Pahrul ni untuk baca dia punya konten. Nampak ni, dia banyak storytelling. Kalau anda nak buat pasal storytelling, anda boleh rujuk pada orang-orang yang anda admire lah. Anda boleh jadikan mereka punya konten tu sebagai rujukan. Apa-apa konten nak buat, memang kena mulakan dengan rujukan. Of course lah, anda boleh gunakan Google juga untuk buat cara menggunakan keyword. Oh, lupa pula nak mention, Google anda boleh dapatkan juga keyword melalui Google Suggestion. Katalah anda tak ada idea nak buat konten apa, so anda boleh nampak Google ada bagi banyak suggestion kat sini. Katalah saya buat cara atasi malas lah. Cara atasi malas. Nampak ni, ada banyak lagi suggestion daripada Google. Berkaitan keyword-keyword yang orang lain dah search. So kat sini ada banyak idea lagi anda boleh buat. Anda boleh
tengok dia punya konten, salah seorang punya konten. So anda ambil dia punya point-point kat sini. So katalah kat sini ada copy, masukkan saja dekat anda punya notepad. Okay. So anda copy paste saja, ni point utama dia. And then yang kedua, selesaikan masalah utama. Nampak ni. Okay, tapi janganlah copy paste. Okay, ambil je macam ni. Lepas tu anda type balik. Ambil lah point 4 point ke. Okay, so kat sini just kembangkan. Okay, setakat ni jelas Okay, setakat ni jelas Okay, next ialah saya nak jawab ada soalan hari tu. So macam mana kita nak berapa lama kita nak susun strategi menggunakan konten ni? Sebab kalau kita just sharing je kan, bila nak menjual? Kalau kita nak pre-sale ni pada waktu bila? Hard sale ni pula pada waktu bila? Okey, jawapannya ialah bergantung pada anda punya database yang dah ada, berapa ramai kawan yang anda dah ada. Kalau anda start daripada zero, kosong, anda kena at least rangka strategi ni dalam tempoh sebulan. Okey, sebulan maybe untuk minggu pertama dan minggu kedua anda kena banyakkan content sharing. Okey, tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk bina keyakinan, untuk collect database, okey, untuk untuk buat tambah trust lah, buat orang yakin dengan kita. Okay, and then minggu ketiga anda dah boleh start buat content untuk pre-sale. Okay, anda buatlah content pre-sale ni pada mereka yang dah baca anda punya content sharing, which is maybe anda buat sharing dekat blog ke, dekat group macam yang saya buat sekarang, ataupun maybe anda gunakan email, anda gunakan Facebook wall ke, terpulang. Okay, dan minggu yang terakhir, which is minggu yang keempat, maybe lagi 3 hari ke nak jual tu, anda bolehlah start promosikan anda punya produk menggunakan content hard sell. So content hard sell ni saya rasa semua orang tahulah, which is ceritalah kebaikan produk anda tu, manfaat produk anda tu macam mana, lepas tu anda nak bagi diskaun berapa, tawaran macam mana. So tu mention dalam content hard sell anda. Okay, tapi let's say kalau anda dah ada banyak database, anda maybe dah ada beribu-ribu database. Okay, anda just boleh susun funnel content ni dalam tempoh maybe seminggu ataupun 2 minggu pun dah cukup dah. Tapi gunakan strategi yang samalah. Anda nak buat sharing, anda nak buat pre-sale, and then baru buat hard sale. Sebab apa tahu? Sebab bila anda dah kumpul audience yang dah mula yakin dan trust dengan anda, tak susah anda nak buat jualan. Trust me. Okay, benda ni saya dah buat bertahun-tahun dah, sejak tahun 2012. Okay, tapi dulu yang first kali saya gunakan forum, lepas tu saya ada gunakan blog, lepas tu saya ada gunakan email. Tapi email sampai hari ni masih buat Cuma sekarang ni saya dah start gunakan social media lah, macam Facebook group, gunakan Facebook wall. Sebab kat situ tempat ramai orang melepak kan. Macam TikTok saya tak masuk lagi lah, sebab Facebook ni pun tak larat nak handle. Okay, dah cukup lah. Okay, konten macam ada maybe lebih selesa dengan TikTok ke, dekat IG ke. Okay, so itu sahaja buat masa ni. Alright, lagi satu mungkin ada lagi yang tak nampak lah kebaikan konten ni. Okay, konten ni kenapa saya banyak bebel pasal konten. Yang pertama, of course lah, anda dapat jimat kos dari segi promosi. Anda tak perlu nak keluarkan iklan terus, duit iklan. No, anda boleh gunakan konten ni untuk buat promosi percuma lah kan. Sebab bila kita sharing, orang akan tengok, orang akan baca, orang akan share kita punya perkongsian jika sharing tu bermanfaat. Okay, kedua, anda boleh gunakan konten juga untuk diberikan kepada bakal ejen anda. Maybe anda nak tarik affiliate ke lepas ni, anda nak scale up kan, anda boleh bagi konten yang anda buat tu sebagai bahan promosi. Ataupun anda nak run iklan Facebook ads ke, okay, of course anda kena ada konten. Sebab apa? Sebab sekarang ni orang ramai yang duduk kat rumah kan, diorang tak buat apa-apa. So mereka scroll handphone kan, semua diorang baca konten, semua baca konten, lepas tu melihat konten. Mereka tak habiskan masa tengok iklan. Okay, mereka tak habiskan masa tengok iklan-iklan menjual. No, mereka banyak habiskan masa melihat konten. So kalau anda tak buat konten, anda akan rugilah. Okay,
Tapi kalau anda memang ada bajet besar nak run iklan tu, tak ada masalah lah. Sebab kita sekarang ni kita dalam fasa, kebanyakan orang termasuk saya pun masih dalam fasa untuk survive. Okay, so gunakan saja apa yang ada tanpa perlu keluar modal yang tinggi. Okay, so buatlah konten. Pada masa yang sama juga, konten ni bagus untuk long term. Okay, selagi konten tu masih ada, selagi tu orang akan baca, selagi itulah orang akan lebih yakin dengan anda. Even saya punya konten pun yang saya up kat Facebook, 2 tahun lepas pun orang ada yang masih like. Dia ada like, lepas tu dia add friend saya. Padahal saya tulis tu, saya up status tu, ada yang sampai 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Ada video yang saya post tu 5 tahun lepas pun ada. Dia sempat lagi dia komen, dia tanya apa yang ada dalam video tu. Okay, so itulah kebaikan dari segi konten. Free marketing dan juga bagus untuk long term. Dan juga bagus untuk short term juga, untuk anda nak scale up ke apa. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.